Tetapi apabila dibawa masuk di dalam majlis fatwa, kuasa dia, suara dia tak kuat. Habis ini dia dengan mufti Perlis saja, iaitu Dr. Mazhar, iaitu yang belum bersuara. Akhirnya buat keputusan cabut undi apa semua, maka hukumnya harus rakyat semua dia beban. Kita tengok dulu, kata pihak yakin. Tapi kita tengok dulu. Maka sebab itulah perkara ini perkara yang tak benar. Orang yang melaksanakan tekanan pada golongan marahim ada dipanggil golongan zalim. Sedangkan antara kaya dengan miskin tidak pernah berlaku keseimbangan. Bila kena cukai macam yang kaya terus kaya, yang miskin terus merana, hidup melarat dengan dasar yang dikena tak adil lagi tidak terus. Maka sebab itu kita kata kita tentang 100%. Walau mungkin dalam masjidnya ada yang tak setuju dengan pandangan saya, tapi kita dah bincang, kita rujuk daripada kitab Muktabar, kita rujuk daripada sirah-sirah Nabi, maka kita kata tindakan menaikkan 600 kepada kadar cukai yang adalah zalim dan tidak menepati percukaian Islam. Cukai Islam untuk mencari dana negara, tak ada masalah. Tapi apabila membeban golongan yang miskin, yang melarat, walau rumah tak ada kena bayar cukai, maka perkara itu menjadi bercanda oleh negara. Maka sebab itu balik pada perkara tadi, zaman Nabi berlaku tahaluf. Zaman Nabi tahaluf, Nabi balik daripada Taif sampai nak masuk Taif, Nabi rasa dulu. Nabi ingat seorang kawan dia namanya Mut'im bin Adi. Tuan-tuan ingat namanya Mut'im bin Adi. Kawan Nabi kafir Quraisy, memang kafir tu. Nabi berpakat dengan dia, wahai Mut'im, aku nak masuk takut orang bunuh aku dalam kota Mekah. Boleh tak kamu bantu melindungi aku? Ini dipanggil tahalluf siyasi. Seorang kafir, seorang Islam. Nabi bergabung dengan dia, syariat membenar dan mengharuskan selagi mana prinsip Islam tidak tegak. Maka akhir Mut'im bawa pedang sekali yang menantu dia. Masuk kota Mekah, barang siapa usir Muhammad, aku penggal dari kamu. Padahal dia orang kafir, dia lawan dia orang kafir. Ini dia panggil. Ketika Nabi hijrah, kita jangan membaca hijrah saja. Waktu Nabi SAW berhijrah, siapa yang tolong teman Nabi sampai ke Madinah? Namanya seorang kafir juga, iaitu Abdullah bin Quraisy. Bukan orang Islam, orang kafir. Sedangkan peristiwa hijrah, peristiwa antara nyawa mati dan hidup Islam. Tapi Nabi menggunakan Abdullah Quraisy sebagai penunjuk jalan selamat sampai Madinah, kerana dia juga setuju dengan Nabi walau dia kafir. Waktu peperangan Hunain sampai Madinah, Nabi tahaluf dengan Yahudi. Sebelum itu Nabi tahaluf dengan Abu Talib, Pak Sayyid. Sampai dalam perang Hunain, perang sejarah yang paling besar dalam Islam. Tawanan perang 6,000 orang berjaya. 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing, 40,000 rupiah perak. Suatu rampasan perang yang paling besar dalam perang Hunain. Tuan-tuan ingat perang Hunain, waktu nak berperang, sahabat Nabi 10,000 daripada Madinah, 2,000 campur mana. Salah seorang bukan Islam yang turut terlibat dengan Nabi berperang lawan kafir Quraisy, namanya Hakim bin Hizam. Tuan-tuan balik rujuk kitab ni, Hakim bin Hizam ini, dia tak masuk Islam, tapi dia semangat pada perjuangan Nabi. Dia tak masuk Islam, dia berperang, dia sendiri mengangkat senjata lawan kafir Quraisy, pada dia sendiri pun kafir. Ini dalil-dalil yang mengharuskan. Sebab lama orang tak mengaji agama, dia kata habis dari Islam. Nampak apabila kita bergabung itu, Islam diperkudakan oleh orang bukan Islam. Kuda lah air. Kuda kat zoo sana, dia mesti orang kuda sebab apa? Nabi buat sehingga di dalam perang Hunain, senjata tak cukup, geng-geng 2,000 baru masuk Islam ni. Lepas peristiwa Fathul Makkah, 2,000 orang masuk, senjata tak cukup. Nabi bincang dengan sahabat, akhir Nabi minta agar sahabat pergi pinjam pedang dengan baju besi daripada seorang kafir Quraisy namanya Sufyan bin Umayyah. Sufyan Umayyah ini tukang buat baju besi dengan tukang buat pedang, banyak rumah dia kafir Quraisy, benci Nabi. Tapi bila dia bincang-bincang, Sufyan kata setujulah, beratus-ratus baju besi dan pedang dibagi pada tentera Islam. Dia kafir, dia supply kerja sana, ni dipanggil tahu. Sebab
kita tak payah tunggu persetujuan daripada bukan Islam. Kita nak naik hukum mulut dalam negara, tak payah tunggu setuju mereka, setuju tak setuju, kita bergabung dengan dia nak tumbang kezaliman yang ada. Tapi prinsip tidak pernah, walaupun undur siji tak pernah. Kalau kita kata tahaluf ini, kalau sekiranya menyebab prinsip kita gugur, maka tahaluf terlerai dengan sendiri. Sebab tahaluf Nabi dengan Yahudi hanya bertahan 5 tahun saja. Kerana apabila berlaku pengkhianatan Yahudi kepada Nabi SAW di dalam peristiwa peperangan Ahzab, maka lepas itu Nabi memutuskan tahaluf siasi kerana prinsip Islam telah tinggal. Sebab itu bila nak buat Islam, kita tak payah tunggu persetujuan bukan Islam. Kerana Islam syariat. Sebagai contoh, salah satu syariat Islam namanya bersunat. Bila kita nak bersunat, kita tak payah tanya kebenaran orang Cina. Apa pandangan awak saya nak bersunat? Waktu nak bersunat, kita tanya Cina dulu lah. Yang nak dipotong kita punya, bukan dia punya. Maka bersunat bersama dalam bertahaluf ini. Prinsip kerja kita nak angkat Islam. Dia setuju, dia tak setuju, peraturan yang tak melibatkan dia. Yang dia nak sibuk sebab apa? Peraturan melibatkan orang Islam. Dia nak minta ke dalam sampai pagi, tak nak balik, nak minum arak, dia nak berzina, tak unti, dia tak kena hukum dulu. Hukum dulu hanya untuk orang Islam. Kalau kita faham itu selesai. Maka suatu tuan-tuan dan hormati, kata Syakir Al-Balkhi, kenal diri kita makhluk, baru kita jadi baik, baru kita dapat nikmat dan ketenangan. Yang ketiga dia kata kenal mana